Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise episod yang pertama untuk kali ini, untuk tahun ini di bulan Ramadan 2014, di mana kami memaparkan perniagaan yang menarik sepanjang perniagaan bermusim di bulan Ramadan ini. Apa benda ini? Dan untuk episod yang pertama, Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise, saya bersama dengan pengarah urusan Fiction Labs, Encik Muhammad Amjad Hashim. Terima kasih banyak-banyak. Okey, mungkin nak cerita sikit pasal sikit sebanyak latar belakang syarikat Encik Amjad. Ya, Fiction Labs Sdn Bhd telah ditubuhkan dalam masa 3 tahun juga. Kita orang start daripada kecil-kecil dulu. Dahulu ni enterprise, tapi sekarang dah jadi Fiction Labs Sdn Bhd. So saya dan partner saya datang daripada industri kreatif, tapi kami juga banyak buat IT dalam masa yang sama. So kita orang best known as creative technologies lah. Dan bila saya jumpa partner saya Azrul, kami decide untuk rasa ada sama line apa yang kita fikir, dan kita orang rasa teknologi dan juga kreatif sepatutnya pergi sekali, bukannya in silo. So dari situlah saya ajak dia tertubuhkan Fiction Labs. Okey, sebenarnya tak ramai yang tahu sebenarnya Fiction Labs ni lah pencipta aplikasi apa bondo ni Adakah itu datang daripada inspirasi daripada Encik Amjad ni orang Negeri Sembilan ke apa? Oh, tak juga sebenarnya, tapi saya sekolah selama 5 tahun dekat Seremban. So ada jugalah, saya ramai kawan dekat Seremban. Okey, mungkin bercerita sikit tentang aplikasi apa bondo ni, sebab dia memang sebenarnya agak hit. Sebab saya masa tu pun saya ada download juga aplikasi ini dan saya agak addicted lah kata orang to this apps. Macam mana boleh dapat inspirasi untuk menghasilkan aplikasi? Suddenly just terletus dalam terlintas. Ilham, dapat pula ilham kan? Apa kata kita buat game ni dalam bahasa Melayu? Dan saya pun terus fikir macam I should do this in Melayu because I can do this in English, in bahasa Melayu. So terus dalam masa yang terus kita buat design dan kita terus dalam proses development. Terus dalam masa 2 minggu kita siap buat the whole game. Okey, dalam masa 2 minggu siap aplikasi ini dengan namanya nampak sangat memang secara dekat dengan culture kita, dengan budaya kita, dengan nama apa bondo ni lagi kan. Berapa banyak download ketika itu? Download ketika itu pada yang version pertama, episod 1, kita dapat dalam lebih kurang 100 ke 150 ribu. Itu pada dalam masa rasanya dalam 3 minggu setelah ia dilancarkan. Dan right after that kita dapat traction yang lebih besar sejurus selepas portal amans.my feature game ni dalam dia punya portal. So dia terus naik ke dalam 300,000 dalam masa maybe 2 minggu like that. Okey. Biasanya lah kan aplikasi yang dibina oleh warga tempatan memang agaknya macam tak berapa banyak hit biasanya. Tapi aplikasi anda ini, apa bondo ini, dalam masa kurang daripada 2 minggu telah mendapat hit lebih daripada 200,000 download. Jadi sebenarnya apakah strategi pemasaran yang telah anda guna pakai? Sebab saya pasti ada tim di sebalik strategi pemasaran ini yang menyebabkan ia begitu hit. Sebab kadang-kadang anda berada di line yang kreatif dan juga teknologi, mungkin tak berapa mahir sangat bab strategi pemasaran. Adakah anda sudah sebenarnya tahu atau sedikit ada dah informasi tentang bagaimana nak memasarkan aplikasi ini? Saya tahu sedikit sebanyak tentang advertising. Saya bekerja di agensi advertising antarabangsa. So saya tahu apa yang patut dilakukan untuk memasarkan satu produk. So untuk kes apa bondo ini, nama tu itself apa bondo ini dah telah mencengkam perhatian ramai. Secara just by the name itself. Okay. When they see apa bondo ini, macam it gets you curious of what it is actually. Okay, that's one. Dan number two is content yang kita masukkan itu ialah cultural
Malaysia kita. Maksudnya apa soalan dia, contohnya ada berkaitan dengan Dr. Mahathir, ada berkaitan dengan makanan kita dan perayaan kita, contohnya Tahun Baru Cina. So benda-benda ni yang dia dapat mengukuhkan bila kita main tu kita boleh main sekali. Itu kita punya strategi lah semua. Cakap pasal konten kan, bila kita buat pengumpulan konten ni, it requires a lot of research, yang memerlukan banyak kajian. Pendapat saya lah kan, melalui carian Google dan sebagainya, dan anda memerlukan masa hanya 2 minggu. Bagaimana anda melakukannya? Sebab versi pertama, episod pertama tu kita release dengan soalan dalam lebih kurang 200 soalan je. So kita try dulu apa yang kita boleh buat dengan game ni lah. Kita nak tengok macam mana traction dia go. Alhamdulillah it goes way better than we expected lah. So maksudnya kita try dulu, tapi kita spend masa lah untuk research. Kita buat satu team, the whole team duduk sekali dan fikir apakah soalan yang kita boleh kemukakan dalam episod ni. Jadi anda bukan setakat anda bukan setakat membina aplikasi, tapi anda juga adalah content developer juga. Jadi memang benda tu adalah antara strategi yang anda guna pakai. Okey, pertamanya anda menggunakan nama yang memang cukup mencengkam kan. Yang keduanya anda menggunakan research dan juga strategi. Apakah lagi strategi pemasaran yang anda boleh kongsikan kepada mereka yang berinspirasi untuk menjadi untuk membina aplikasi yang sama juga? Saya rasa apa yang perlu diketengahkan ialah bina sesuatu yang semua orang mahu, bukan bina sesuatu yang awak mahu. So dari situ research itu penting lah. Maksudnya kita kena tahu apa yang orang semua mahu, bukan awak yang mahu. Maksudnya awak mungkin hendakkan sesuatu apps yang sangat cantik bagi awak, tapi ia tak semestinya cantik untuk orang lain. Something like that. Something yang lebih kurang yang praktikal lah ya. Okey, kita akan lihat seketika. Saya tanya lebih banyak lagi tentang membina aplikasi mengikut apa yang orang mahu dan bukan apa yang kita mahu ini selepas ini di Business Alternatif Ramadan Enterprise. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Business Alternatif Ramadan Enterprise. Kalau tadi saya menemu ramah pengarah urusan Fiction Labs iaitu Encik Amjad Hashim. Kali ini saya bersama dengan pengarah teknikalnya pula iaitu Azrul Anwar. Tadi Encik Amjad ada mention pasal kena buat aplikasi mengikut apa yang orang mahu dan bukan apa yang kita mahu. Kadang ada masa tu contradict dengan apa yang kita punya, kata orang, passion dan kehendak kita. Sama macam buat filem lah kan. Kadang orang buat filem, dia nak apa yang dia mahukan tapi bukan dengan apa yang penonton mahukan. Jadi bagaimana anda mengimbangkan dalam membina aplikasi seperti ini? Okey, dalam kita punya pembikinan ni, kita sentiasa open kepada suggestion. Kita tengok, kita test setiap satu release question tu. Sama ada soalan tersebut berkait tak dengan masyarakat kita. Contohnya seperti pembinaan episod 1, 2 dan 3. So apa yang kita cuba tonjolkan adalah konsep trivia atau puzzle yang merangkumi kehendak keseluruhan segmen masyarakat. So instead of kita keluarkan apa passion kita dari segala-galanya tentang teknikal dan juga kreativiti, kami ambil satu genre permainan yang secara keseluruhannya mampu untuk bermain, mampu untuk menyelesaikan dan juga mampu untuk merasa happy atau enjoy dengan aplikasi permainan tersebut. Baiklah, tentu ramai yang tertanya ya, macam mana sebenarnya industri ini membawa pulangan kepada pemain industri aplikasi ini, pembinaan aplikasi? Okey, untuk sumber pulangan kita terbagi pada dua, iaitu secara ratio dia 20% adalah datang daripada pengiklanan dalam tu dan 80% datang daripada pembelian di dalam aplikasi tersebut. Jadi dalam apa Bondo ni kita feature kedua-dua kategori sumber kewangan tersebut, iaitu iklan dan juga in-app purchase, which is yang saya cakap tadi tu. Okey, sekarang ni dah musim Ramadan, juga musim World Cup. Tentunya ya, syarikat anda juga ada mengambil kesempatan dalam perniagaan bermusim ini. Jadi mungkin ada update terkini atau kemaskini terkini untuk aplikasi, dan berapa kerap anda kemaskini aplikasi ini? Okey, sejak dia dilancarkan 30 Mac sehingga sekarang kami dah keluarkan 3 episod.
So untuk Ramadan, kepada siapa yang di luar tu fanatik game ni, dan nantikan episod kami edisi Ramadan yang akan keluar pada 1 hari bulan Ramadan nanti, dan juga episod Syawal. Dan untuk episod Ramadan ni kita akan feature soalan-soalan yang berkaitan tentang juadah, tentang kita punya tradisi, dan juga sedikit mengenai kefahaman kita tentang bulan mulia ni sendirilah. Dan juga untuk Syawal juga kita akan beri soalan-soalan berbentuk yang seiring dengan bulan tersebut. Dan juga Fashion Lab akan menawarkan beberapa promosi tentang in-app purchase yang sejajar dengan konsep Ramadan yang akan datang, yang sekarang ni lah. Okey, in-app purchase ni macam mana? Okey, in-app purchase kami akan buat tawaran yang berbentuk seperti 3,000 koin dengan harga yang lebih menarik, dan juga kami akan berikan soalan-soalan bonus yang mampu berikan lebih koin di dalam permainan tersebut lah. Okey, Ramadan ada special app. Macam mana pula dengan World Cup? Sebab saya pun nanti kalau kod-kod lah ada special feature untuk World Cup dalam aplikasi Apa Bondo ini kan? Untuk dalam aplikasi Apa Bondo, pihak Fashion Lab tidak merancang apa-apa lagi. Tapi untuk satu lagi aplikasi daripada Fashion Lab, iaitu Timbang Bola, kami akan feature beberapa kemas kini yang berkaitan dengan World Cup, dan kemungkinan besar kami akan datang dengan promosi secara yang menawarkan hadiah lah untuk aplikasi tersebut. Baiklah, terakhir ya Encik Azrul, apakah harapan anda untuk Fiction Labs? Okey, untuk Fashion Lab sendiri kami mengharapkan untuk sentiasa menjadi pilihan masyarakat, terutamanya bila kami menjadi antara syarikat tempatan yang berada di tempat pertama di dalam Google Play dan juga iOS. Dan sehingga hari ini dengan download yang mencecah sehingga 100,000, kami berharap agar orang ramai terus menyokong Apa Bondo ini dan aplikasi yang akan disampaikan oleh pihak kami pada masa akan datang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Azrul, dan selamat berjaya saya ucapkan kepada anda pengguna Apa Bondo ini. Main-main juga tapi ibadah jangan dilupakan. Sekian saja episod Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang 00, dan kita buka lembaran baru. Assalamualaikum.